tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti di dalam politik di Malaysia ini, sudah pasti ada pernah kita dengar pihak ini coba untuk menjatuhkan pihak ini, pembangkang coba untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Saudara-saudara, ini mungkin salah satu contoh daripada kepimpinan Perikatan Nasional ataupun PAS yang cuba untuk memalukan Zahid Hamidi, yaitu Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO. Ini adalah berkaitan dengan pilihan raya kecil Dun Nenggiri. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, adakah Anda mempunyai undian siapakah yang bakal menang bagi PRK Dun Nenggiri, di mana pertemuan 1 lawan 1 di antara Barisan Nasional dan PAS. Menurut satu artikel daripada Harapan Daily bertarikh 2 Ogos, persoal tawaran Barisan Nasional di Nenggiri, Sanusi lupa PAS 34 tahun takbir Kelantan. Tindakan PAS menempelak Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung cubaan memancing undi di pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri dengan menawarkan pelbagai projek pembangunan menerima kecaman warga maya. Ketua Pengarah Pilihan Raya PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata, kerusi tersebut sememangnya diterajui pemimpin BN sejak beberapa penggal, namun Dun berkenaan seolah dipinggirkan. Sebelum ini, ketika di bawah Wakil Rakyat BN, kenapa tak buat masa Wakil Rakyat BN perintah? Baru kalah sekali dan terus datang tawar macam-macam. Masa 7-8 penggal, wakili penduduk situ kenapa tak buat menurut Sanusi. Kita lihat apa jadi kepada Sanusi. Bagaimanapun, kenyataan daripada Muhammad Sanusi itu ditepis seorang pempengaruh TikTok, yaitu Muhammad Muhaimin. Saya pun pening dengan Sanusi ini. Dia persoal tawaran yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zahid jika BN menang Dun Nenggiri. Adakah Sanusi sudah lupa PAS yang memerintah 34 tahun di Kelantan? Sepatutnya kerajaan PAS Kelantan kena membuat pembangunan di Dun Nenggiri, seperti selesaikan masalah jalan raya, air, dan apa jua masalah rakyat di Dun tersebut. Mungkin kita boleh katakan ini cobaan Sanusi untuk memalukan Zahid, memalukan kerajaan ataupun wakil daripada BN. Tapi lihat apa yang berlaku. BN hanya sebagai parti pembangkang di Kelantan sejak 1990. Segala duit dipegang kerajaan PAS Kelantan. Itu pun kerajaan BN dulu bantu juga bina sekolah, baiki jalan raya, dan selesaikan masalah rakyat. Di manakah tanggung jawab kerajaan PAS Kelantan? Hari ini harga getah dah naik. Terima kasih kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, puji beliau. Lelaki berkenaan turut mengimbas kembali peruntukan berjumlah RM1,1 bilion yang diberikan Kerajaan Perpaduan kepada Kelantan, sekaligus menyifatkan Anwar Ibrahim dan Ahmad Zahid tidak pernah meminggirkan negeri tersebut. Kita ucap terima kasih Kerajaan Perpaduan tidak pernah pinggirkan Kelantan sejak menang PRU15. Wow, ini satu pendedahan yang amat hebat dan satu kredit untuk Anwar Ibrahim dan juga Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, adakah ini satu sebab untuk penyokong di Nenggiri untuk mengundi calon daripada Barisan Nasional? Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, ini satu duka cita untuk kepimpinan politik di Malaysia. Dan berita duka cita ini akhirnya disentuh, ataupun akhirnya sendiri keluar daripada mulut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saudara-saudara, sebelum ini Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ada menzahirkan rasa duka cita beliau berkaitan dengan pemergian
pemimpin daripada Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Dan yang terkini, Mahathir pula membuat kenyataan. Pada 1 Ogos 2024, Tun Mahathir sedih, marah pembunuhan Ismail Haniyeh. Mungkin kita juga boleh kata ini adalah satu kematian yang mengejutkan Tun Mahathir, kerana beliau sendiri telah mengatakan bahawa beliau sedih dan juga marah dengan pembunuhan ini. Mari kita lihat dalam satu artikel daripada Malaysia Gazette. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melahirkan rasa sedih dan marah atas pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh. Menurut beliau, pembunuhan Haniyeh akan kekal sebagai peringatan betapa payahnya negara Israel dan semua pihak yang mendukung rejim Zionis itu adalah hipokrit dan pengganas sebenar. Jelasnya, pembunuhan extrajudicial Israel ke atas pejuang kebebasan Palestin menunjukkan betapa sombong, kejam dan kejinya rejim Zionis itu. Saya berasa sangat bangga dan bertuah kerana mengenali Ismail Haniyeh selama ini. Perjuangan tanpa mengenal penat lelah dalam mendapatkan kebebasan Palestin yang ditunjukkan oleh Ismail Haniyeh adalah sesuatu yang seharusnya diteladani oleh para pejuang kebebasan. Palestin dan seluruh dunia telah kehilangan seorang pemimpin yang hebat dan seorang pejuang kebebasan, katanya dalam ucapan takziah yang disiarkan di laman sosial Facebook. Menurut Dr. Mahathir, media barat dan sesetengah pemimpinnya berterusan mengutuk Hamas dan Haniyeh sebagai pengganas ketika Benjamin Netanyahu, Angkatan Pertahanan Israel IDF, dan pendatang haram Yahudi telah melakukan penindasan terhadap rakyat Palestin sejak sekian lama. Ujar beliau, sikap hiprokrasi jijik Barat dan sekutu mereka itu adalah sangat memualkan. Saya sangat marah kerana dunia Barat yang sepatutnya boleh melakukan perubahan memilih untuk berdiam diri, boleh malah berpihak kepada Israel dalam tindakan keganasan dan genosid yang dilakukan rejim Zionis itu terhadap rakyat Palestin. Bagaimanapun, ujar Dr. Mahathir, beliau masih berkeyakinan meskipun Israel mungkin telah membunuh Ismail Haniyeh, namun perjuangan pemimpin Hamas berkenaan tidak akan mati dan rakyat Palestin akan memastikan kematiannya tidak menjadi sia-sia. Tambah beliau, rejim Zionis mungkin telah membunuh Ismail Haniyeh, tetapi bukan idea dan apa yang diperjuangkan beliau. Kepada keluarga Ismail Haniyeh, terimalah ucapan takziah saya yang sedalam-dalamnya atas kehilangan seorang lelaki yang luar biasa. Kepada Hamas dan rakyat Palestin, Anda telah kehilangan seorang pemimpin yang hebat, seorang yang berani dan berpegang kepada keyakinan. Itulah menurut Tun Mahathir. Anda boleh lihat pada artikel Malaysia Gazette.